Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna al-muhammadan al-barina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, nama dan selamanya marilah sama-sama kita menyanyikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada kita kesempatan, peluang dan ruang bersama-sama kita berada di majlis ilmu pada pagi yang cukup penuh dengan keberkatan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, kita lakukan pada pagi ini akan dicatat dan dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan kecil dan soleh, insyaallah. Jadi alhamdulillah, hari ini 22 bulan. Berapa sama ni? 20. Semua lagi 20 hari lah. Jam jelek kita masuk bulan InsyaAllah. Buat insyaAllah. Ini macam takut. Semangat tak buat. Takut. Baik. Tapi memang waktu ni tuan-tuan memang sangat penting. 10 hari lagi ni pun belum tentu. Yang muda cara muda, yang veteran cara veteran. Yang muda macam saya ni, saya muda. Saya lupa ada saya muda. Ada muda lagu saya, ada cara orang muda. Kalau ikut tuan-tuan, hari ini kita tak jumpa lah. Kalau ikut dah, saya tak cerita ni lah. 3 minggu lepas saya accident. Accident tak teruk lah tuan-tuan. Tapi kalau silap lengkap tu, saya dah abok lah. Saya memang tak sempat Ramadan tu. Apa dah tuan-tuan? 3 minggu lepas. Saya 3 minggu lepas. Saya balik dalam perjalanan daripada nak balik ke Kulit. Masa tu hujan lah. Hujan lebat yang amat. Jadi bila hujan lebat ni tuan-tuan, kena bawa slow. Jadi saya pun bawa lah slow. Dia bawa kereta lah, tapi slow. Kita bawa slow, jauh lah, bawa kereta. Tapi dah keadaan slow. Saya bawa tuan-tuan, lepas tu sampai dekat ladang anak kulim. Ladang anak kulim dekat dengan dekat dengan padang pula anak Hindu duk main. Entah macam mana tuan-tuan, takdir Tuhan. Saja dia nak uji saya. Berkeluarga dengan
Dengar kereta, saya terlelap. Duk bawa ni. Radio kurang kuat lah. Dah kuat lah, kena ambil. Lepas tu tuan-tuan, tahu-tahu terlena, sedap-sedap. Boom. Berdegang, kena kereta orang. Saya dah masuk pelayan. Terlena nak. Kena tuan-tuan. Alhamdulillah saja Tuhan nak bagi peringat ya. Saya langgak, saya depan saya, langgak saya belakangnya. Dia kan kerja sama ni kan. Dia kereta saya ni masukkan ke lorong dia pun dah mengelak tapi tak lepas juga. Kena saya belakangnya. Jadi saya depan saya pecah, rosak, ring teruk lah tuan-tuan. Saya dia pun timbang dulu juga. Dia pun terbabak masuk korek. Saya baru sedap. Apa benar? Lebih kurang dah sepatutnya 50 meter lebih kurang tu lah. Baru saya perasan, pernah saya accident. Saya mau lah berhenti tepi jalan. Tengok kat sektor belakang, ada kereta masuk korek. Saya kata dengan dia. Apa pula nak kena ambil? Saya pun turun tu tak buka. Pintu belah, saya nak pulang ni tak boleh dah, saya pulang. Jadi saya pun pulang ke belah kiri. Tak tengok kereta, turun kat kawan. Yang kena tu korban. Kena tu, saya pun tanya, kau macam mana okey kan? Saya okey. Ni adik tolong telefon suami saya. Saya nak bagi tahu, saya takut lagi dia marah saya. Saya tak apa saya pun jumpa. Assalamualaikum abang. Ni isteri abang ni kak sekian kan? Ya. Ni accident macam ni. Kawan pun. Accident. Saya ada. Kami ada kat dalam kuliah abang ni tak parah abang nak tengok. Dia pun main lah tuan-tuan. Tengok kita nak mengenai apa semua. Alhamdulillah tak ada masalah pun dia habis. Tengok 3,000 dolar. Saja Tuhan tak bagi. Tuhan tak bagi. Cadang yang petang tu balik tu. Nak pergi tengok hantar baru. Memang cadang nak pergi tengok hantar baru. Janji dah dengan abang saya kat kuliah. Nasi kita pergi tengok kita. Tak takut bayar ni pakai keren lebih nak. Saja Tuhan tak pergi. Dia suruh cari teman dulu. Allah Akbar tuan-tuan. Saya balik rumah tu tuan-tuan. Duduk kat rumah tu. Malam saya sampai rumah, mak saya tahu kita kerja. Saya abang kata, kalau ikut rumah ni bawa balik jenazah ni. Mak saya apa dia cakap tu mak saya gerak. Lepas main insya-Allah tuan-tuan saya duduk lah kat tingkat sembahyang saya cakap ya Allah Tuhan. Kalau kata tadi ni kalau yang belakang tadi tu bukan kereta. Kalau kata sebab kawasan tu trailer kan lori besar kan. Kalau kata lori ke trailer kan memang selamat dah saya di bumi. Alhamdulillah. Laga dengan kereta dia pun bawa slow, saya pun bawa slow. Jadi alhamdulillah saya malam saya cakap ikut tu ni malam pertama saya ke rumah. Saya tak tahu macam mana keadaan saya duduk dalam rumah ni. Kena tanam pula waktu malam sejuk, dah tak boleh lampu. Kalau saya disimpan di tanah perkuburan di Masjid Terang Ramah tu, dia tanah tu dia berayak sikit. Saya sejuk dalam tu malam ni. Saya tak dipekat malam tu dia banyak lelehan pula. Insaf. Saya pun sedang dan insaf tuan-tuan saya tahu. Orang-orangnya saya ni tuan-tuan pantang buat slow. Saya insaf saya takkan buat slow dah. Dia tuan-tuan, kalau bawa kereta laju ni tuan-tuan,
Dia konsentrate. Apa nak jadi pun dia konsentrate. Kita pun tak balik. Dia bina main hujan yang tuan. Dengar radio kat dekat sama lu popular nak berita. Nasional. Macam mana yang terbuka itu. Tiba kan terlelap. Saya besar. Siang. Kita tengok ada. Allah Akbar. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, kita tak ada apa tuan-tuan. Saya tak ada luka apa. Nama Pak tu tak ada luka apa, tak ada apa. Cuma kita. Alhamdulillah. Ya, saya biar apa ni? Ada yang ambil kat tengah kita dulu. Tak apa dah tuan-tuan. Semua tu kan jaga Tuhan. Dia yang ada manfaat. Ada faedah. Kan? Baik. Jadi tuan-tuan, maknanya kita ni tak pasti lagi sama ada kita ni nak pergi masuk Ramadan atau tidak. Itu kita doa sebagaimana yang diajar oleh Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ballighna tu maknanya sampaikanlah kami. Bagilah kami boleh masuk dalam bulan Ramadan. Kalau masuk bulan Ramadan enggak. Kalau kita mati dalam bulan Ramadan pun enggak. Sekurang-kurangnya masuk bulan Ramadan tu, kalau masuk tu memang confirm lah. Bulan tak kena awak. Kan? Tu relax tak dulu. Habis-habis tu apa siap? Tak apa takbir raya ya. Ingat? Dia main kira boleh ya. Oh niat-niat somsing kan dengan. Somsing kan, KL somsing kan, KL menderit kan tentang makan menderit dalam tu. No? Baik. Kita hari ni tuan-tuan kita nak tengok hadis kita yang seterusnya, bab yang ke-9 insya-Allah. Baru ni tuan-tuan, dah ni lah tuan-tuan. Kalau kita buka radio tuan-tuan dengar lah. Kita ni tak nak masuk puasa lagi lah. Tapi dalam radio ni siap kan tuan. Yang paling best dari tuan-tuan ada satu iklan. Ada orang lelaki ni sembang dengan kawannya. Dia kata pasal puang Man, Abu dengan Ali pakai duk berlatih silat. Kawan tu kata, mereka berlatih silat pasal mereka nak teman isteri mereka pergi beli belah. Beli belah kat mana? Pergi beli belah kat Kamda. Baju raya, kain raya, apa. Kamu tak pergi berlatih silat ke dia ke? Tak payah, isteri saya tadi pergi hitam. Tuan-tuan, cerita apa ni tuan-tuan? Cerita dia manusia ni salah satu benda hak manusia suka pakai. Manusia ni dia minat, salah satu benda yang dia minat pakai. Kita dah baca hadis yang dahulu tuan-tuan. Pasal kita dah sebut bahawa benda-benda yang manusia suka dia akan bawa sampai biasa. Benda-benda yang manusia suka dia akan bawa sampai biasa. Jadi makna tuan-tuan salah satu benda yang manusia suka ni ialah pakaian. Dengan sebab pakaian itulah tuan-tuan menunjukkan status dia. Macam mana pakaiannya, macam itulah sebenar dalam kehidupan. Ada orang suka pakai kemas. Kita kenal bahawa dia ni orang kemas. Ada orang suka pakai simple. Kita tahu dia ni orang simple. Jadi manusia ni dia terikut pada cara pakaian. Kalau dia pakai macam ubah ni dia pakai tudung kan. Tunjuk sini, dia tunjuk sini. Yang tu apa dah? Maknanya dia ikut perkembangan fashion moden. Kan? Kalau kita pakai tudung lama ni ikut macam ustazah. Kan? Dia macam-macam orang. Makna apa tuan-tuan? Makna setiap orang ni dia ada cita rasa dia masing-masing. Jadi bila ada cita rasa masing-masing, maknanya dia akhirat esok pun akan terbawa sampai keadaan yang sama. Jadi hari ini kita nak tengok apa tuan-tuan? Kita nak tengok sifat pakaian orang yang mendiami syurga. Macam mana pakaian orang yang duduk dalam syurga, macam mana pakaiannya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah kiranya ya saudara, di dalam Al-Quran telah menyebutkan pakaian orang-orang di dalam syurga itu, yaitu firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a.
wa libasuhum fiha harir. Hiasan ahli syurga di dalam syurga itu daripada gelang-gelang emas dan permata-permata. Wa libasuhum fiha harir, dan pakaian mereka itu di dalamnya ialah syurga. Ialah sutera. Harir maknanya sutera. Mana orang baik orang lelaki, baik orang perempuan, bila masuk surga mereka akan pakai sutera. Meskipun Tuhan pilih sutera, sebab sutera ni kain yang paling sedap dia dalam pakai. Paling lembut, paling enak, sejuk. Paling seronok kalau pakai baju sutera. Bahkan kalau ada orang sakit kulit pun, kalau orang lelaki lah sakit kulit, dia tak boleh kena pakai biasa, dia tak boleh, kain biasa tak boleh, dia akan sakit. Dia haruskan dalam syarak pakai baju sutera. Tapi kalau dia sakit yang memang kronik, tak boleh kena kain biasa, dia hanya boleh pakai sutera. Makna menurut sutera ni satu jenis kain yang sangat hebat, satu jenis kain yang sangat elok, sangat diminati oleh manusia. Baik. Jadi sebab tu Tuhan bawa sampai ke dalam syurga, orang yang duduk dalam syurga itu akan diberikan pakaian sutera. Tapi sutera tu samakah dengan yang ada di dunia? Sudah tidak sama. Sama sekali tidak sama. Tak sama. Pasal apa yang sebut nama sutera? Sebab nak sebut hak tu lah paling manusia sebab. Macam yang kita baca bulan lepas, bersifat sebut emas, bersifat sebut perak. Tapi tak sama perak tu dengan perak yang ada kat dunia. Tak sama perak tu, emas tu dengan emas yang ada kat dunia. Tapi Tuhan nak sebut, Tuhan sebut kata emas, Tuhan sebut juga perak. Sebab apa? Yang itulah benda paling berharga pada manusia. Jadi maknanya kalau pakaian ni tuan-tuan, benda yang paling berharga pada manusia ni dari sudut pakaian ialah, sebab tu Tuhan pilih, Tuhan sebut pakaian sutera untuk dijadikan pakaian bagi orang-orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam surga. Baik. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan bermula ayat-ayat Al-Quran pada tafsir pakaian orang-orang dalam surga itu banyak. Dia kata, Imam Ghazali kata, dalam Quran ada banyak cerita secara tafsir. Tafsirnya apa dia? Secara terperinci, secara detail, secara terperinci. Ataupun saya dah ajak dulu kat tuan-tuan bahasa baru kan, terpersentimeter. Terperinci itu kita besar lagi kan. 1 inci sama lebih kurang tak dekat 2 cm. Jadi maknanya kalau nak kecil lagi terpersentimeter. Bahasa ni kita buat tentang budak kita lah kan. Bahasa baru. Malah budak-budak muda malam ni tuan-tuan, lagi banyak bahasa baru. Saya pun tak ada dengar tu, tapi lah ni dia baru kenal. Pasal apa? Pengaruh filem. Saya pun terikut juga kadang-kadang. Renjak sikit, renjak. Apa benar renjak? Pun tak tahu. Renjak tu malah bagi laluan. Kan? Macam-macam kan? Dia kadang-kadang ni kalau dia tengok filem ni dia jadi pengaruh macam-macam. Nak wadah bahasa-bahasa dia. Baik. Kata Imam Ghazali, banyak dalam Al-Quran, ayat Al-Quran menerangkan secara terperinci macam mana pakaian orang yang duduk dalam syurga. Dan bermula tafsirnya pada segala khabar dan hadis, maka iaitu seperti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dan lain. Dan kalau dari sudut hadis pula, banyak juga antaranya contoh sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dan lain. Maka hadis Abu Isa berkata, ia begini, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati jurdun murdun kuhlun la yafna syababuhum wa la tabla thiyabuhum. Baik. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula ahli syurga itu tidak berbulu roma pada tubuh, lagi tidak ada berjanggut, lagi bercelak dua matanya, tiada binasa kemudaan mereka itu, dan tiada habis-habis. Bahkan makin lama makin bertambah segak dua, dan tiada buruk pakaian mereka itu. Ini tuan-tuan, sebenarnya ni kita tak boleh nak fikir, no? Kata Nabi SAW, ahli syurga yang pertama sekali tak ada bulu roma. Macam mana tak ada bulu roma? Lincin lah, no? Kan? Tak kena nak guna pisau pekok lah, kan? Dah dia jadi gembu lah, kan? Dia lincin lah, no? Baik. Dan tidak ada berjanggut, tak lagi berjanggut ya. Macam mana tuan-tuan? Janggut ni tuan-tuan, dia akhirat masuk surga, tak ada syariat, no? Dalam surga tak ada syariat, tak ada undang-undang dalam surga. Dia tak ada peraturan, kau nak kena semayang lagi tak ada lah, kau nak kena berzikir tak ada lah. Dah kat dunia ni tuan-tuan, pakai kupiah sunat dapat pahala, benda di syariat. Pakai serban dapat pahala, benda di syariat. Pakai jubah dapat pahala, benda yang di syariat. Tabuh janggut pun dapat pahala, benda yang di syariat. Tapi dia akhirat esok tak ada syariat. Jadi makna apa tuan-tuan? Maknanya Nabi nak sebut bahawa bila duduk dalam syurga esok tak ada janggut, maknanya ialah mudah. Ya, kita kata mudah. Orang yang tak janggut ni orang mudah, kan? Saya ada janggut ni maknanya lagi bercelak dua mata, bercelak dengan sendiri. Macam kita nak kena pergi bubur kan. Memang kalau orang nak pergi muka, kita buat lah kan. Ni tolong beli celak muka kan. Bukan nak kawan tu beli buat balik kan. Pasal kau nak pakai celak. Akhirat esok tak kena buat celak lah. Memang mata kita bercelak. Bercelak elok lah. Baik. Dan tiada binasa kemudaan mereka itu. Takkan binasa lah mudah ini. Inilah satu benda yang perlu kita ingatkan kepada diri kita dan kepada masyarakat. Ramai orang kata Allah mudah hanya sekali. Sekali apa? Dua kali. Mudah bukan sekali, dua kali. Mudah hak pertama akan tua. Mudah hak kedua takkan tua. Takkan tua lah. Mudah sampai bila? Sampai bila-bila? No? Mudah. Ya Allah, semua akan jadi mudah tuan-tuan. Kita dunia ni, kau pulang mana pun, kita akan mengalami perubahan. Kita akan mengalami perubahan kita. Muka kita dalam masa muda ni cekang lagi lah tuan-tuan. Bila aku lama ni dia kena kan. Dia kena kan. Tangan ni. Macam saya ni nak cubit payah ni. Kan? Dia cekang lagi kan. Itu nak kata muda tu. Ni nak kata muda. Main dah kepala tua ni tuan-tuan. Boleh tarik. Kalau nak sangkut kat lidah pun boleh. Tak selalu pakai apa lah tuan-tuan. Tak selalu pakai apa lah. Pakai apa pun esok dia kena rupa tu lah. Dia kena rupa tu lah. Dia tak cekang lah tuan-tuan. Semua manusia ada betul. Kita semua ada betul lah. Saya cakap dia pun tengok betul-betul esok. Kuih serak tambah kan. Tapi manusia ni biasa. Dia akan jadi semua. Sebab apa? Muda kita ni tak kan? Ada orang tuan-tuan yang Tuhan tak bagi muda dia lama. Ada orang Tuhan bagi muda lama. Kadang kita tengok ada ustaz tu mau lama. Ustaz dah 45. 45 nampak macam baru 30. Dah. Macam contoh adalah macam Ustaz Zainal Asri. Tuan-tuan tengok Ustaz Zainal Asri tu nampak macam 30-an lagi. Kan? Nampak muda, dia dengan tak besar dia kan. Nampak muda.
Tanya umur berapa? 42. Anak berapa? 2 orang. No? Tu kadang setengah orang no? Kadang setengah orang no? Tak padan dengan umur muda, tapi tua. Kan? Ada anak murid saya tuan-tuan, habis dah kita 5. Baru tahun ni 2 ke tanah. Rambut ni berubah teruk pada saya tak tahu orang. Dia berubah semua. Kata hang ni kuat fikir masalah umat. Adik dia pun sama juga. Adik dia pun baru ke tanah 5. Pun duk tumbuh nak berubah. Kadang kena nak keluar dia lah. Ustaz tahu, ustaz nombor hitam ni. Dah bawa anak dia. Ada orang yang dah rambut macam saya pun tuan-tuan, nampak muda, tapi hakikat dia dah ada tanda tua lah. Mana ada? Ni ada pakai spek. Kan? Dia orang muda ni tak kena pakai spek lah. Ni kerja tak ada spek tak kami muda lagi lah. Baik, jadi para tuan-tuan, kita muda kita tidak lama, muda kita akan tua juga, akan hilang daripada kita. Baik. Bahkan duduk dalam syurga tuan-tuan, orang muda tu tiada habis. Bahkan makin lama makin bertambah segak juga. Ingat, makin lama kuih segak. Makin lama kuih segak. Macam kita kat dunia ni jenuh menempel macam-macam. Kan? Sebelum tidur kita tempel apa nama? Bedak sejuk kan? Buku macam-macam. Pagi kena buku maskara. Kan? Tengah hari buku macam-macam lah. Orang pulang. Fair and lovely. Apa macam-macam lah tuan-tuan. Jenuh menempel. No? Tapi bila kita duduk syurga tuan-tuan, saya amat sesat tuan-tuan, dalam syurga tak ada kedai kosmetik. Kalau ada pun tuan-tuan tak laku. Tak laku. Pasal apa? Manusia duduk dalam tu, kuih lama, kuih sedap. Kuih lama, kuih elok. Ya tuan-tuan. Ini satu benda yang kalau kita tak ambil perhatian tentang dia tuan-tuan, kita akan mengenang kita ni Allah, aku ni makin lama makin tua. Kan? Biasalah proses kehidupan manusia. Tapi kita ingat, esok kita mati, esok kita akan bangkit jadi orang muda. Sebab tu Nabi melawak dengan seorang tua dulu kan. Nabi melawak. Maklum ramai tanya kat Nabi, ya Rasulullah, boleh tak saya akan masuk syurga? Rasulullah pun melawak dengan dia. Rasulullah kata, maklum dalam syurga tak ada tempat orang tua dalam syurga. Maklum boleh nak Allah. Cik duk sembahyang lupa haji apa lupa tiba-tiba tak boleh masuk syurga. Mengetir lah itu. Terbayarlah. Jadi Rasulullah kata, memang tak ada orang tua pasal apa? Masuk syurga semua jadi muda. Sahabatlah kalau tu faham, oh Rasulullah firman aku. Rasulullah melawak kan, tapi melawak dia cakap betul. Kita melawak tapi kadang cakap betul. Kita macam-macam. Kadang-kadang kita melawak macam-macam. Baik, kata Abu Isa bermula dengan hadis beri. Dan ada datang riwayat lain begini kata. Kalau dalam riwayat yang lain kata macam mana pula? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul ahlul jannati al-jannata jaradan maradan baydan ji'alan mukahhalina abna'a 33 wa hum ala khuluqi Adam 60 dhira'an fi 'ardi 7 adhra'. Baik, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ahli syurga itu akan syurga, tiada berbulu roma di tubuh, lagi tiada berjanggut,
putih hening tubuh ni. Jadi maknanya tuan-tuan, semua kita akan esok pakai jadi putih. Bangsa apa pun semua jadi putih. Bila dia berubah pun esok warna putih juga. Semua akan jadi putih. Sayyidina Bilal pun akan jadi putih. Tok Bilal kampung kita pun jadi putih juga. Baik. Cukup merenang diri rupanya atau ikat rambutnya. Ikat rambut no. Rambut ikat mayang apa orang sebut kan? Rambut jenis beralun. Ingat? Tapi tuan-tuan jangan pergi tanya kat di surga. Besok masuk surga dia pergi tanya, rambut duk ikat mayang ni pakai rijuan kah? Dah, penti. Teknik elektronik tak? Dah, pakai apa? Rijuan. Tak ada tuan-tuan. Masuk surga esok semua rambut sembut ikat mayang dia beralun. Baik. Macam rambut Nabi lah. Rambut Nabi tuan. Dia ikan mayang. Setelah rambut Nabi dia jenis beralun. Kita tengok rambut jenis beralun kan. Betul lah rambut Nabi. Indah, elok. Baik. Nabi bercelak dua matanya semacam anak lelaki berumur 33 tahun. Esok kita masuk surga esok tuan-tuan. Umur kita umur 33 tahun. Habis tu Ustaz, kalau orang yang mati sebelum umur 33 macam mana? Umur 27. Umur 19. Esok dia pun bangkit macam mana? Ada dua pandangan. Satu pandangan ulama kata kekal ia dengan umur dia. Dan sebahagian ulama yang disebut berdasarkan hal ini semua akan disamakan. Yang mati muda pun akan 33, yang mati tua pun akan 33. Kecuali anak-anak kecil yang mati sebelum balik. Anak kecil yang mati sebelum balik mereka akan kekal dalam keadaan mereka. Mereka akan tunggu di pintu surga. Mana kalau mak bapak mereka tak masuk, mereka tak mau masuk. Kalau mak bapak mereka tak masuk, mereka tak mau masuk. Bila mereka tak mau masuk, mereka suruh masuk, mereka tak mau. Dia teriak. Dia teriak, kata kami tak mau masuk. Kami nak masuk dengan mak ayah kami. Jadi kalau mak ayah dia orang yang tak baik sekalipun, akan dipanggil untuk masuk ke surga bersama dengan anak-anak. Alhamdulillah kalau tak, kalau itu saya tak boleh bilang pada pun. Awalnya berlewat. Masa saya tak silap, saya Ustaz sepanjang hidup saya, anak saya masih kecil, dua orang dengan saya, confirm syurga. Jalan tuan, kalau kita di akhirat masuk syurga, tak kuala, alhamdulillah. Masalahnya kan kita transit dulu dalam kubur. Oh ya, kalau tak naik buat tak tahu pula. Kan? Kalau duk transit dalam kubur, terus kata itu, duk kena tibai, duk kena terajam, duk kena tumbuk. Tak ada guna, tak ada guna. Patut badan kita ni nak masuk dalam kubur ni nak rehat. Kan? Kita hidup dunia ni tak ada nak istirahat. Mana nak ada rehat manusia. Sakit-sakit semaya. Sakit-sakit semaya. Sakit-sakit buat kerja. Sakit-sakit banyak kerja kita. Saya pagi ni tuan-tuan kuliah 9, 11. Sakit pergi main mat. Habis main-mat, ini ada kursus jenazah pula sampai petang. Habis petang ni, malam ni lepas maghrib ada kuliah maghrib pula. Kalau nak balik sekolah pun sebelah juga. Kan? Lepas tu duduk pergi dengan budak-budak lagi. Tengok budak-budak baru kan dah ke 12 mulai dah. Besok pagi pulang benda yang sama. Baik. Jadi manusia ni dia ni sentiasa sibuk. Kita manusia ni sentiasa sibuk. Ni saya balik rumah tengok dalam mesin basuh ada banyak baju pula dah. Nak kena baju pula dah. Lepas tu saya nak kena zidai, saya tengok nasi tak masak pula dah. Betul kena nak darah betul rumah tak masak. Lepas tu lepas masak apa lagi orang balik makan apa semua lagi baju pinggan apa kemas rumah lak mok lah apa semua. Sibuk mana tak ada dah. Hak kerja cara kerja, hak suruh rumah cara duduk rumah.
Semua manusia ni dia ada tugasan, ada sibuk masing-masing. Nak rehat bila? Mati. Sibuk pun. Tak apa nak boleh juga kadang-kadang. Kadang-kadang dah umur dia tak apa nak lena lah. Contoh anak dah umur pun tak boleh lena. Saya pun duduk sama tak boleh lena. Saya baru nak lena. Sekejap ni, Ustaz, apa pula? Okey, keluar awal nak keluar, nak outing. Pergi tulis nama kat pagar. Kita pun pergi nak masuk keluar balik. Baru letak bola. Assalamualaikum. Allah, budak-budak ni. Betul tuan kalau minggu balik budak-budak tak ada, saya lega. Kalau ada ustaz nak guna, nak ambil bola, ustaz itu, ustaz ni, tu tak apa tuan. Ustaz ada budak patah tangan. Allah. Patah tangan tuan kalau pergi hospital tuan dia cerita ada sejam tuan, paling tak 3 jam. Kan? Saya kadang-kadang tuan kuliah petang-petang, kuliah malam, maghrib ni. Budak-budak main waktu petang. Amat satu lah kadang-kadang tak kita keluar kuku. Berapa kali lah keluar kuku kan dah budak-budak lengang ni. Kan? Duk lari-lari kita keluar kuku. Kan? Lagi kawan dia tergeliat tangan, lagi kawan ni patah. Ustaz, ni ada orang patah tangan. Ish, pukul 6.30 ni aku nak pergi kuliah. Patah tangan Ustaz. Bawa kita telefon. Assalamualaikum. Malam ni saya tak boleh pergi kuliah. Cancel. Telefon anak boleh patah tangan. Berapa kali dah patah tak tahu nak abang. Lagi pokok ni duduk ada tangan tu betul lah. Betul lah tuan. No, manusia ni sentiasa sibuk dengan kawan masing-masing. Kita nak rehat juga. Duduklah kubur rehat. Kalau kita baik, alhamdulillah, rehat sambil duduk tengok tempat rumah kita. Duduklah kubur tu duduk tengok rumah kita. Duduklah kubur tu orang tunjuk. Ni lah banglo tuan. Duduklah kubur. Hebat. Tapi kalau kata kita ni duduklah kubur, benar tak baik tuan-tuan, duduk tengok tu. Esok aku kena hentam lagu ni kau. Nanti kita akan masuk tuan-tuan, kita tengok macam mana sifat-sifat ahli neraka. Memang teruk-teruk tuan-tuan. Kita akan dipertontonkan nanti dalam kubur. Jadi kalau kita semua orang baik, insya-Allah duduk dalam kubur pun senang. Bila duduk dalam kubur seronok tuan-tuan. Bila duduk dalam kubur seronok, tiba-tiba malaikat tiup sangkakala. Tanan. Allah, nak kena bangkit pula dah, nak keluar-keluar pergi pada mahsyar. Tu yang kalau kita baca dalam Quran ni kan. Allah Ta'ala sebut tentang macam mana orang yang bangkit pada kubur akan kata apa? Ya wailana man ba'asana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Semua yang baik mengadu, yang baik pun mengadu, yang tak baik lagi-lagi lah. Yang baik mengadu pasal apa tuan-tuan? Pasal duduk relax, duduk dalam rumah. Tiba-tiba nak kena bangkit keluar pula. Nak kena pergi beratok, nak kena pergi lari, nak kena pergi panah mata apa semua. Aduh, ya walana berat subuh. Ni hak fedak ni fedak je. Ya walana man ba'asana min marqadina. Siapa hak berbangkit yang kami pada kubur ni? Kami duduk seronok-seronok tengok ni rumah kami kat sana ni. Nak kena bangkit pula. Tu kalau orang hak baik. Orang hak jahat pun sama juga. Dia pun mengadu benda yang sama. Ya wailana amri celaka semua. Man ba'asana min marqadina. Siapa yang bangkitkan kami daripada tempat tinggal kami ni? Pasal apa? Duk tengoklah apa nak kenal tu. Oh mungkin dah kenal semua. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Wa sadaqal mursalun. Kan? Inilah kebenaran yang dijanjikan oleh para nabi dan benarlah para rasul. Yang baik bukan dia tak suka. Yang baik tu rasa yalah dak seronok-seronok ni nak kenal. Kan?
Semua nak masuk surga, nak pergi ke rumah dia, tapi dia tak seronok lah kan, nak kena bangkit saja apa. Orang yang jahat pun dia rasa lagu tu lah juga. Pasal apa? Dia nak kena teruk lagi. Nak kena teruk lagi. Dalam barzah dah kena teruk dah. Ni nak kena lagi teruk. Jadi mereka lagi no? Baik. Jadi mereka ni akan dibangkitkan di akhirat, nanti duduk dalam surga umur sekitar 33 tahun. Macam mana tubuh badan mereka, ketinggian mereka, dan mereka itu atas semacam besar kejadian Nabi Allah Adam. Kita akan mengikut saiz sebenar Nabi Adam. No, saiz sebenar Nabi Adam iaitu besar mana? 70 hasta tinggi. 70 hasta tinggi ni tinggi mana? Pokoknya kan tinggi lagi kan. No? Pasal tinggi lagi. Tinggi lagi. Baik. Dan lebar tubuhnya 7 hasta. Itulah Nabi Adam. Dulu lah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, kalau kita fikir-fikir balik, ya Allah, besarnya kami. Awak yang tak jadi besar macam kami nak besarkan dunia ni. Tak boleh lah kami nanya kereta. Kalau kereta besar tu, tuan naik atas motor kita, kancok motor, letak kaki sebelah ya. Kan? Besar. Padahal tuan-tuan, Tuhan cipta kita jadi besar, surga pun luas. Nah, surga pun seluas, langit bumi bahkan lebih luas daripada tu. Kalau Tuhan dia cipta kita besar Nabi Adam, pun rasa kecil lagi dah. No? Rasa kecil lagi dah. Kalau Tuhan cipta kita kecil macam lah ni, lagi kecil. No? Lagi luas dalam masa surga. Jadi kita ni diciptakan nanti ya, dalam keadaan yang besar, 70 hasta tinggi, dan lebar tubuhnya ialah 7 hasta. Baik. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Abi Ad-Dunya. Dan diriwayatkan dalam Musnad Ibnu Hanbal. Ada dalam Musnad Ibnu Hanbal pula riwayat macam mana? Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thiyabil jannah takhluqu khalqan am tansibu nasjan. Fadhahika ba'dul qawm. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata'jabuna min jahilin sa'ala 'aliman. Fasakata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'atan thumma qala ayna as-sa'ilu 'an thiyabil jannah? Qala ha huwa dha ya Rasulullah. Qala bal tashqu 'anha thamarul jannati thalathan mirar. Baik. Ada rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari bila Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi duduk dengan para umat dia, dan tiba-tiba naik seorang lelaki tanya kepada Rasulullah. Rasulullah, ya Rasulullah, dia bertanya tentang apa? An thiyabil jannah, tentang pakaian surga. Adakah pakaian dalam surga itu takhluqu khalqan? Dia kata, adakah dijadikan semacam satu kejadian? Adakah Allah ciptakan pakaian tu macam Allah Ta'ala ciptakan satu kejadian? Kan? Macam Allah Ta'ala cipta, contohnya apa nama ni, butterfly tu apa? Rama-rama. Contohnya rama-rama. Allah Ta'ala cipta rama-rama tu start daripada ulat, lepas tu dia jadi kepompong, lepas tu baru dia jadi rama-rama. Adakah macam tu ya Rasulullah? Adakah Allah ciptakan pakaian orang dalam surga sebagaimana satu kejadian? Macam manusia dia ada proses kejadian, binatang ada proses kejadian. Jadi semua binatang, semua benda ada proses kejadian. Adakah macam tu Allah Ta'ala cipta pakaian? Ataupun dia kata am tansidu nasdan, ataupun adakah ia ditenun, akan dia semacam satu tenunan, ataupun baju tu pun ada tenun, buat tenunan juga. Ke macam mana ya Rasulullah? Bila dengar tanya lagu tu tuan-tuan, fadhahikal ba'dal qawm, maka gelak sebahagian daripada orang. Orang dengar kata apalah dia bila tanya kat Nabi lagu tu, ada dia tanya pasal baju. Begitulah kan. Bila sahabat ni tanya, ya Rasulullah, baju ni dalam surga itu buat macam mana? Dia ada satu ciptaan ke ataupun dia ditenun macam kita ada buat baju kat dunia ni?
Bila dengar soalan untuk engkau, apa dia dengar dalam bodoh belakang tu. Nanti jualan kan. Fadhahika ba'dal qaum, maka sebahagian daripada orang pakat dia gelak. Okey dia gelak apa dia dengar soalan tu. Kan? Baik. Bila mana orang pakat tertawa tuan-tuan bila mendengarkan pertanyaan Nabi itu, maka dia tegur oleh Nabi SAW, tertawa mereka lalu. Nabi pun tegur, apa jangan gelak lagu tu. Orang dia gelak orang lagu tu pula. Dan bersabda Nabi, ata'jabuna min jahilin sa'ala 'aliman. Pelik sangat ke orang yang tak tahu kita tanya orang yang tahu? Pelik sangat ke orang yang tak tahu kita tanya orang yang tahu? Jadi makna tuan-tuan tunjuk pada kita bahawa jangan malu. Dalam masalah ilmu jangan malu, jangan segan. Kalau ada apa-apa masalah, kena bertanya. Jangan kita tu simpan, pendam. Akhirnya tuan-tuan, kita pun buat ikut suka, ikut suka kita. Amalan-amalan kalau ibadat terutama, kalau kita tak tahu, kena bertanya, jangan memandang. Bila kita mana ibadat tak diterima, tak diterima. Baik. Bila Nabi tanya, adakah heran sekalian kamu akan orang yang tak tahu sesuatu dan bertanya kepada orang yang tahu? Fasakatan Nabi, maka kemudian daripada itu Nabi SAW pun diam sebentar. Kemudian bersabda, ya, di mana orang yang bertanya tentang pakaian syurga tadi? Mana ada tanya saya di mana? Katanya, jadi kata mereka ni, ini dia ya Rasulullah, ini yang tanya tadi ni. Sabdanya, pakaian syurga itu tidak dibuat dan tidak dijadikan semacam satu kejadian. Pakaian orang yang sudah tak jadi macam satu kejadian, tidak ada proses kejadian dah. Dan tidak juga ditenun akan dia semacam satu tenunan. Lagi pelik kawan ni. Kan? Depa gelak tadi pun tak tahu juga pun. Kan? Ada gelak saja apa orang tanya awak lah begitu kan. Buat yang hadap lah. Kita yang gelak awak. Kan? Banyak kenal orang memang seronok betul. Kan? Seronok kenal orang nikmat. Ada kira nikmat juga tu. Kan? Kenal orang. Baik. Maka kata Nabi SAW lagi, bahkan pergi seseorang itu kepada sebuah pohon, sebuah pohon tuba, dan pohon itu ada buahnya semacam buah delima. Nabi nak abang, kalau nak baju, pergi kat satu pokok. Pokok tu namanya pokok tuba. Pokok ni besar mana tak tahu tuan-tuan. Tapi yang kita tahu, pokok kalau besar, besarnya macam mana tuan? Kalau net sudah 100 hari. Tu pokok besar tuan-tuan di akhirat. Jadi ada satu pokok tuba, pergi kat pokok tu, pergi hambak kat pokok tu. Dan pohon itu ada buahnya semacam buah delima. Bila pergi, seorang pergi kepadanya, lalu terbukalah kelopaknya dan keluar daripadanya pakaian yang dikehendaki oleh hati. Pergi kat pokok tu, niat kan? Aku nak pakai baju kurung, baju kurung apa nama, sutra kan? Tapi nak butang banyak sikit. Lepas tu lebih bagi banyak sikit. Kan? Dari kita bayanglah tuan-tuan. Banyak ganti yang betul, 3 pokok tu keluar, cuai. Dapat lagi. Hebat ni tuan-tuan. Kalau kita boleh buat lagu ni. Ni tuan-tuan, kalau kita ikut ni tuan-tuan. Budak-budak dia fikir macam mana? Dia fikir macam cerita Doraemon. Kan? Pergi tanya kat Doraemon, saya nak yang ni. Dia pun keluarkan pintu suka hati. Nak pergi mana? Nak pergi apa nama? Nak pergi Amerika. Tu nak pergi, okey, jom. Dia pun buat keluar kapur dan pintu suka hati. Buka lah pintu tu, pergilah sekali tahun lalu. Kan? Jadi macam ni lah tuan-tuan. Kalau nak baju pun, pijamak lah kat pokok tu. Saya nak baju lagu ni. Dia pun keluar. Kan? Keluar daripada kelopak keluar tu. Keluar, ada baju dah siap. Ikut saya kita semua. Jadi masa tu tuan-tuan tak kena beli dah. Tak kena ada silat tu tak apa.
Kan? Ini nak kena pergi apa? Nak goyak, nak pergi camdar, apa ni? Kan? Macam-macam lah kita ni kan nak raya ni kan. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu terbuka kelompoknya dan keluar daripadanya pakaian yang dikehendaki oleh hati. Maka itulah sahut Nabi kepada orang yang bertanya itu. Bahkan terbuka hai lelaki kelompok buah kayu dalam surga itu, maka diambil apa pakaian daripadanya.